Assalamualaikum. Saudara boleh kenalkan diri? Nama saya Jumadi bin Jaafar, beragama Islam, berasal daripada Indonesia. Saya tu berumur 22 tahun. Tujuan saya duduk di Malaysia ini adalah belajar kan. Seperti biasalah bila kita mau belajar di Malaysia, selepas habis belajar saya mau menjawat jawatan tertinggi lah. Ada rezeki dan mau kerja kerajaan. Saudara, sejarah merupakan peristiwa yang telah berlaku pada masa lepas yang dapat memberi panduan masa hadapan kepada sesebuah budaya. Sejarah juga penting kepada sesebuah budaya kerana ia menunjukkan asal-usul budaya. Seperti segala pencapaian yang berjaya dicapai oleh budaya berkenaan. Walaupun semua budaya mewariskan sejarah mereka untuk membentuk kelompok masyarakat, setiap sejarah adalah unik kerana budaya tertentu dan membawa mesej budaya yang tertentu. Contohnya, pengajaran yang diambil dari penaklukan Portugis ke tanah Melayu di Melaka dan terbentuk budaya masyarakat Baba dan Nyonya. Saudara, boleh saudara ceritakan sedikit tentang sejarah negara Indonesia yang dapat memberi panduan masa hadapan kepada sesebuah budaya? Kalau di Indonesia, budaya Hindu-Buddha itu boleh dilihat setelah kedatangan pedagang itu daripada India. Dengan adanya kuil Borobudur di Jawa Tengah, Indonesia, amalan, nilai dan budaya berkenaan dapat dilihat di daerah Bali, Indonesia sampailah waktu ni. Oh, macam gitu. Baiklah, pada pendapat saudara, apakah persamaan dan perbezaan antara budaya saudara dengan budaya rakyat Melayu di Malaysia? Untuk persamaan, itunya dapat dilihat seperti bahasa lah yang kita gunakan adalah bahasa Melayu dan ini dapat didengari daripada lagu-lagu yang boleh difahami oleh kedua-dua negara. Budaya kita saling menghormati serta mengutamakan orang yang lebih tua serta nilai-nilai murni yang turut sama dipraktikkan. Ada juga satu persamaan iaitu kaum Minangkabau yang boleh didapati di Negeri Sembilan dan kaum ini juga terdapat di Indonesia. Manakala perbezaan mungkin dapat diperhatikan daripada sudut sambutan perayaan mengikut etnik dan kaum yang berbeza-beza. Di dalam kedua-dua negara, terdapat daerah-daerah yang memiliki kaum dan etnik yang berlainan. Contohnya, kalau dekat Malaysia ni lah kan, paling ketara etnik yang terdapat di negeri Sabah dan Sarawak. Indonesia pula, seperti terdapat beratus-ratus suku kaum, antaranya kaum Aceh, Batak, Jawa, Sunda dan sebagainya. Baiklah saudara, dari segi agama, agama wujud dalam sebuah budaya dan membentuk persepsi, nilai dan perlakuan masyarakat. Budaya dan agama saling berkaitan. Setiap budaya mempunyai agama dominan. Agama mempengaruhi ritual, penceritaan, tabur dan istiadat dalam sesebuah budaya. Agama juga turut mempengaruhi amalan perniagaan, politik dan perlakuan masyarakat dan sesebuah budaya. Mana-mana agama juga turut meletakkan peraturan atau etika tertentu terhadap perlakuan yang dibenarkan atau disebaliknya oleh penganutnya. Sebagai contoh, Islam mewujudkan penganutnya menunaikan sembahyang, membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Boleh saudara ceritakan sedikit tentang suasana masyarakat Islam di Indonesia yang menjadikan kewajipan sebagai seorang Islam? Kalau ikutkan suasananya masih sama di Malaysia kerana agama Islam itu juga agama terbesar di sana. 5 hari besar keagamaan Islam iaitu tahun baru hijrah, Islam Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Aidil Adha dan Idul Fitri turut sambut setiap tahun mengikut kalender Islam. Okey, baiklah. Pada pendapat saudara, adakah terdapat persamaan atau perbezaan antara rakyat Islam di Malaysia dengan Indonesia? Pada pandangan saya, tiada perbezaan pun daripada segi amal ibadah antara rakyat Islam di Malaysia dengan Indonesia maupun seluruh dunia. Namun begitu, pengaruh dan budaya serta sikap tersebut berbeza dari segi fahaman dan ideologi mengikut peredaran zaman. Namun begitu,
Di Indonesia, contohnya fahaman agama agak longgar kerana di sana perkahwinan pracampur ada juga diamalkan. Di sesuatu kawasan juga boleh dilihat dari segi pemakaian berlitup menutup aurat, kita boleh beranggapan kawasan berkenaan adalah penduduk Islam. Namun begitu, kita perlu berhati-hati. Makanan haram seperti babi, ular dan seumpamanya turut dijual secara terbuka. Kalau dekat Malaysia, tindakan penguatkuasaan boleh diambil sekiranya perkara seperti itu terjadi. Tapi di Indonesia yang tidak menjadi kesalahan kerana anutan agama yang pelbagai diamalkan. Baiklah saudara, dari segi nilai, memandangkan nilai yang dipegang dalam sesebuah budaya berbeza, ketidakpastian dapat dijangkakan individu-individu yang terlibat dalam komunikasi antara budaya akan menunjukkan dan mengharapkan perlakuan yang berbeza dalam satu situasi yang sama. Contohnya saudara, walaupun sesebuah budaya menghormati sama mereka yang telah berumur, sejauh mana penghormatan yang diberikan adalah berbeza mengikut budaya. Contohnya, dalam budaya Korea, mereka yang tua sangat dihargai dan dijadikan sebagai tempat rujukan. Sebaliknya, dalam budaya Amerika, penekanan lebih diberikan kepada golongan muda. Baiklah saudara, bolehkah saudara ceritakan sedikit tentang nilai budaya yang dapat dilihat atau diamalkan di Indonesia? Nilai yang diamalkan masih sama. Sebab di kebanyakan negara seperti mereka yang tua sangat dihargai dan dijadikan sebagai tempat rujukan. Ini termasuklah amalan nilai-nilai murni serta permuafakatan antara masyarakat tidak mengira bangsa, agama dan etnik. Baiklah saudara, pada pendapat saudara, adakah terdapat persamaan atau perbezaan antara nilai budaya rakyat Islam di Malaysia dengan Indonesia? Boleh saudara terangkan di Indonesia bagaimana? Pada pendapat saya, perbezaan yang mungkin boleh kita lihat daripada segi perkahwinan di bawah umur seperti suatu kebiasaan saja di Indonesia. Jika di Malaysia, perkahwinan seperti ini perlulah mendapat kebenaran mahkamah terlebih dahulu. Daripada segi organisasi sosial yang mewakili sistem ataupun struktur sosial, istilah ini mewakili kepelbagaian unit sosial yang wujud dalam sesebuah budaya. Setengah unit atau institusi seperti keluarga, kerajaan, sekolah dan puak atau suku kaum membantu ahli masyarakat dalam sesebuah budaya untuk mengorganisasikan kehidupan mereka. Sistem sosial ini mewujudkan rangkaian komunikasi dan mentadbir norma pribadi, keluarga dan etika sosial. Boleh saudara cerita sedikit tentang struktur sosial di Indonesia seperti di dalam keluarga saudara? Anak pertama dipanggil gelaran apa? Contoh di Malaysia, kami anak pertama dalam keluarga dipanggil Along. Dan boleh diceritakan struktur sosial ketua masyarakat di Indonesia, saudara? Oh, kalau yang itu sama jugalah seperti di Malaysia. Struktur sosial ketua masyarakat di Indonesia juga turut dipanggil ketua kampung atau ketua kaum. Struktur kerajaan juga terdapat Perdana Menteri yang dipanggil Presiden dan Menteri-Menteri Kabinet yang lain. Jika di dalam keluarga pula, saya mengambil contohlah bahasa Jawa. Bahasa digelar sebagai bapa, ibu digelar sebagai bu atau mbok, datuk ataupun kakek digelar sebagai mbah kakung atau mbah kong. Nenek digelar sebagai mbah putri, abah juga digelar sebagai mas, kakak digelar sebagai mbak. Jika bahasa Sunda pula, adik perempuan digelar eneng dan adik lelaki digelar ujang. Daripada segi bahasa. Baiklah saudara, dari segi bahasa, bukan hanya membolehkan ahli masyarakat dalam sesebuah budaya untuk berkongsi idea, persamaan dan makluman, malah ia merupakan salah satu cara utama untuk meneruskan kelangsungan budaya. Baiklah saudara, ceritakan sedikit tentang bahasa yang diturunkan di Indonesia serta adakah terdapat bahasa lain di sana? Katanya lebih 700 bahasa yang terdapat di Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang biasa dituturkan di seluruh Indonesia. Bahasa lainnya mengikut daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Banjar, Aceh, Betawi, Makassar, Minangkabau, Musi dan sebagainya.
Di Indonesia juga, bahasa Inggeris, Mandarin turut dituturkan mengikut perkembangan globalisasi sedunia. Oh begitu, baiklah saudara. Bolehkah saudara tuturkan sedikit bahasa saudara dengan ayat berikut? Semoga berjaya final semester saudara Hazrin. Mudah saja. Sugeng Enjang, semester akhir, Cak Hazrin. Saudara, apakah kejutan budaya yang dialami saudara ketika pertama kali di Malaysia dan bagaimana saudara menyesuaikan diri? Tiada yang ketara perbezaan budaya sama ada di Malaysia maupun di Indonesia. Orang Malaysia peramah, mudah bergaul, mesra dan senang dijadikan sahabat. Sepertinya penghormatan kepada tetamu juga diada-alukan di sini dan tidak menganggap kami seperti orang asing. Cuma perbezaannya daripada segi masakan, di Indonesia itu lebih banyak gunakan rempah ratus yang dirumus dan dicampur supaya rasanya lebih enak. Di sini, walaupun nama masakannya sama, mungkin terdapat rasa yang agak sedikit berbeza. Namun begitu, lama-lama saya cepatlah menyesuaikan diri di sini dan juga saya sudah jatuh cinta dengan cita rasa makanannya. Bagaimanakah saudara mengenali budaya di Malaysia? Melalui sumber media, melalui komunikasi, melalui masyarakat. Boleh saudara ceritakan sedikit? Selain daripada itu, saya juga dapat mengenali budaya di Malaysia dengan menghadiri majlis keramaian, sosial kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak universiti saya. Saya juga dapat mengenali lebih rapat lagi budaya dan adat yang terdapat di Malaysia dengan mengunjungi daerah dan juga negeri. Baiklah saudara, sekian itu saja temu bual kita saudara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana saudara sudi memberi orang kata kelapangan masa untuk temu bual ini. Terima kasih.